Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita berjumpa semula dengan saya, Cikgu Danish, yang hari ini akan mengajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal tingkatan 4 untuk subtopik yang terakhir bagi modul 3, iaitu asas kekuatan bahan. Jadi sebelum ni awak dah belajar tentang moment, geseran dan juga daya. Jadi hari ini kamu akan belajar tentang asas kekuatan bahan. Jadi apakah itu asas kekuatan bahan? Mari kita tengok. Okey, asas kekuatan bahan ini adalah satu cabang ilmu yang mengkaji kekuatan suatu bahan atau produk apabila dikenakan daya daripada luar. Tujuannya adalah untuk menentukan beban atau daya maksimum sebelum ianya gagal dan dapat memastikan reka bentuk yang selamat. Okey, jadi biasanya asas kekuatan bahan ni kita akan buat sebelum kita memilih sesuatu bahan untuk kita jadikan dia sebelum kita gunakan bahan tu dalam sesuatu produk. Contohnya untuk macam bina jambatan. Jadi sebelum mereka pilih bahan untuk bina jambatan tu, mereka akan uji dulu setiap bahan yang mempunyai kebarangkalian untuk mereka guna, dan mereka akan uji bagi setiap bahan. Jadi selepas diuji, mereka akan lihat yang mana bahan yang paling kuat dan paling sesuai untuk mereka gunakan untuk buat jambatan tersebut. Dan lagi satu dikata kat sini, dapat memastikan reka bentuk yang selamat. Reka bentuk yang selamat ni adalah contohnya sama ada gunakan bar bulat ataupun besi hollow. Jadi itu pun bergantung kepada asas kekuatan atau ujian yang mereka akan lakukan. Jadi itu adalah untuk pengenalan asas kekuatan bahan ni. Jadi yang pertama ni kita lihat konsep tegasan dan terikan. Kalau kita lihat kat sini, fokus dia dekat sini adalah batang rod logam ya. Benda yang kita nak fokus sekarang ni adalah batang rod logam ni. Pemberat ni adalah daya luar yang digunakan, dan atas ni adalah dia punya rasuk ataupun pemegang rod logam ni. Jadi bila ada daya yang dikenakan pada pemberat ni, pemberat ni akan tarik rod logam ni ke bawah, dan akan ada daya di bahagian atas ni yang menentang daya daripada pemberat ni, supaya batang rod logam ni tak ke mana-mana, maksudnya tak jatuh lah. Jadi bila ada daya yang ke bawah, akan ada daya yang menentang dia. Kita lihat ke kanan ni, dia ada dua daya, satu daya ke atas dan satu daya ke bawah. Jadi kalau kita tengok, kedua-dua daya ni mengarah ke luar batang rod logam ni. Jadi ini adalah situasi dia adalah tegasan tegangan. Tegasan tu apa? Kejap lagi kita lihat. Cuma saya nak tegangan ni, ini adalah tegangan kerana dia menarik batang rod logam tu ke luar. Manakala ini kita lihat pemberat. Macam tadi, pemberat ada di bawah. Untuk situasi sekarang, pemberat berada di atas. Jadi sekarang pemberat ni akan menekan batang rod logam ni ke dalam. Maksudnya pemberat ni ke bawah. Jadi batang rod logam ni akan dimampatkan. Sebab dekat bawah ni dia akan menentang daya daripada pemberat ni. Dekat sini dia akan menentang. Jadi kita lihat dekat pemberat ni daya dia ke bawah, dan di bahagian bawah ni dia akan menentang balik daya daripada pemberat tu. Kita lihat kedua-dua daya mengarah ke dalam batang rod logam. Dia memampatkan rod logam tu. Jadi kat sini situasi dia adalah tegasan mampatan. Kemudian apa itu tegasan?
Tegasan itu adalah apabila satu bar keluli dikenakan daya luar F. Okey, daya F ni akan cuba memanjangkan bar keluli daripada panjang asal. Bar keluli ini dapat mengekalkan bentuk asal dengan menghasilkan satu tindak balas dalaman yang dipanggil tegasan. Tegasan ialah daya yang bertindak balas dengan seunit luas permukaan. Simbol bagi tegasan adalah seperti yang saya tunjuk ni. Saya tulis sini, sigma. Nama dia sigma. Okay, jadi simbol bagi tegasan ni adalah sigma. Okay, jadi tegasan tu adalah daya dalaman yang bertindak balas dengan daya luar. Lihat balik, apabila satu bar keluli dikenakan daya luar F, daya F ni akan cuba memanjangkan bar keluli. Daya luar akan cuba memanjangkan, tapi wujud satu tindak balas dalaman yang dipanggil tegasan yang mengekalkan bentuk asal supaya bar keluli ni tak memanjang atau memendek. So itu adalah tegasan. Jadi simbol dia adalah sigma. Formula dia adalah tegasan sama dengan daya bahagi luas. Sigma is equal to F bahagi A. F ni adalah daya dan A ni adalah area. Area ni bergantung kepada bentuk bar atau bentuk keluli tersebut. Contohnya kalau kita lihat di atas ni, dia bentuk segi empat. Jadi A untuk gambar rajah atas ni, kita akan gunakan jumlah luas lah, panjang, darat, lebar. Andai kata dia bentuk bulat, jadi kita akan gunakan formula untuk luas permukaan bulat. Jadi kita gunakan pi j square. Okey, jadi sigma ni adalah tegasan, sigma ni adalah simbol untuk tegasan, F ni adalah simbol untuk daya, and daya mestilah dalam unit Newton, dan A mestilah dalam unit meter kuasa 2. Jadi unit untuk tegasan ni adalah Newton per meter kuasa 2. Okey, seterusnya jenis-jenis tegasan pada satu bar. Jenis-jenis tegasan ni adalah biasanya kita dapat lihat tindak balas ni sebelum satu bar tu sampai kepada titik senang kata titik gagal. Jadi tegasan tu akan menentang daya luar untuk mengekalkan bentuk asalnya yang atas ni. Okay, jadi bila digunakan tegasan tegangan, daya tegasan tegangan melampau, jadi bar tu akan berubah bentuk. Dia akan jadi meleper macam ni, mengecut di bahagian tengah ni. Okay, kalau daya tegasan mabatan pula, bila daya luar tu melebihi tegasan yang bar ni boleh tampung, dia akan mengembang macam ni. Okay. Kemudian daya lenturan, apabila daya luar tu dikenakan daripada bahagian sisi, tak selari macam tegangan dan pampatan. Nah, dia daripada arah tepi. So, kita boleh nampak bar tu akan melentur. Okay, daya kilas ni pula, apabila satu bar tu dipusingkan atau dipulas, macam kita pulas penutup botol tu. Jadi daya kilas ni adalah sama situasi dia macam tu. So nanti bar tu akan berputar. Dan yang last kali, daya receh. Okay, daya lentur ni kita lihat dia ada dua daya di bahagian kanan dan satu daya di bahagian kiri. Okay, daya receh ni satu di bahagian kanan atas dan satu di bahagian kanan bawah. Jadi daya receh ni biasanya akan berlaku, bar ni akan putus atau patah di bahagian tengah ni.
Macam ni. Okay, dia biasa putus di tengah ni. Ya, jadi ini adalah contoh titik gagal. Kemudian kita lihat contoh kira-kira untuk tegasan ni. Jadi sebatang bar majmuk telah dikenakan daya tegangan bernilai 143 kN pada paksinya seperti dalam rajah 3.6. Hitungkan nilai tegasan bar majmuk tersebut. Okay, jadi soalan ni ada dalam buku teks muka surat 153. Okey, sekarang kita lihat dia ada dua bahagian. Ini bar majmuk ni dia gabungkan dua bentuk bar. Maksudnya kalau kita tengok ada dua. Di sebelah kiri ni bar berbentuk segi empat dan sebelah kanan ni bentuk bulat atau silinder. Okey, jadi kita nak hitungkan nilai tegasan bagi bar majmuk ni di kedua-dua bahagian, di bahagian A dan juga di bahagian B. Okey, jadi kalau kita lihat balik formula tadi, formula untuk tegasan adalah sigma sama dengan F bagi A, area, daya bahagi luas permukaan. Okey, jadi kalau kita nak kira untuk A, daya dia dah ada 43 kN. Okey, jadi daya tadi kita kena tukar kepada Newton, jadi 43 kilo. Kilo adalah darab 10 kuasa 3. Jadi 43,000 Newton bahagi dengan A, area, mestilah dalam unit meter kuasa 2. Jadi kalau kita formula untuk luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Jadi 20 mm ni kita kena tukar dulu kepada meter. Jadi 0.02 meter darab 0.02 meter, dan kita letak dekat kawasan A ni. Manakala untuk B ni pula daya sama 43,000 Newton, letak dekat F darab dengan area bagi bahagian bar B ni. So diameter dia adalah 600 mm. Formula untuk luas permukaan bulat adalah pi j square, pi j kuasa 2. Jadi kita nak ada jari. So bila dia bagi diameter, kita kena bahagi 2. Jadi kita dapat 300 mm untuk j jari. So 300 kita tukar kepada meter sama dengan 0.03 meter darab pi. So pi darab 0.03 kuasa 2. So nanti kita akan dapat area untuk bulatan dan kita tekan je kalkulator. So ini adalah step by step untuk soalan tadi. Kalau awak lihat daya dia F 43 kN, kita tukar kepada Newton dapat ni 43,000 Newton. Dan luas untuk bahagian A iaitu segi 4, panjang darab lebar dalam meter. Jadi bila kita darabkan kedua-duanya, kita dapat 0.004 meter kuasa 2. And awak tekan je kalkulator macam biasa, awak akan dapat ini jawapan dia, 10.0000000 Newton per meter kuasa 2. So kalau awak nak mudahkan dia, kita lihat, kita pindahkan titik puluhan dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi awak tulis 107.5 sebab tadi titik kita dah jatuh kat sini, darab 10 kuasa 6 Newton meter kuasa 2. Ataupun 10 kuasa 6 ni adalah nilai dia sama dengan mega. So kita gantikan darab 10 kuasa 6 ni dengan mega. Jadi ketiga-tiga jawapan ni diterima.
So untuk contoh bahagian A, untuk yang segi 4. Kemudian kita lihat untuk B. Bahagian B dia kata daya sama juga 43,000 Newton. Okey, luas untuk permukaan bulat pi j square. Jari kita tadi adalah 0.03 meter. Itu untuk jari. So kita masukkan nilai di dalam J ni dan kita darab macam biasa. So nanti kita dapat 43,000 Newton untuk daya bahagi dengan luas A, area. So ini adalah luas permukaan untuk bulat. Untuk B tu 0.00283 meter kuasa 2. Dan kalau awak tekan kalkulator macam biasa, nanti awak akan dapat nilai macam ni. 152,08139 Newton per meter kuasa 2, sebab Newton bahagi meter kuasa 2. Dan kalau awak nak mudahkan pun boleh, sama juga macam tadi. Ada 15.2 darab 10/6 Newton per meter kuasa 2 ataupun 15.2 mega Newton per meter kuasa 2. Okay, jadi semua jawapan ni diterima. Jadi itu untuk contoh soalan tegasan. Okay, sekarang kita lihat pula terikan. Terikan tu ialah apabila satu bar keluli dikenakan daya luar, tegangan atau mampatan yang menyebabkan bar memanjang atau memendek. Nisbah perubahan panjang dengan panjang asal ditarifkan sebagai keterikan. Okay, kalau macam tadi tegasan, apabila daya luar dikenakan, dia akan mengekalkan bentuk asalnya. Dia tak memanjang atau memendek. Cuma arah daya tu je yang menunjukkan dia tegasan mampatan ataupun mampasan tegangan. Okay, kalau terikan ni, dia apabila daya luar dikenakan, bar keluli tu akan berubah panjang dia, sama ada memanjang atau memendek, sama ada tegangan atau mampatan. Jadi nisbah perubahan tu, nisbah perubahan panjang dan panjang asal ditarifkan sebagai keterikan. Okay, simbol untuk terikan ni adalah ni, I besar pelik atau 3 terbalik. Nama simbol ni epsilon. Jadi simbol bagi terikan ni adalah epsilon. Okey, ni silap. Simbol bagi terikan ni adalah epsilon dan tidak mempunyai unit. Okey, kalau tadi tegasan, unit dia adalah Newton per meter square. Tapi untuk terikan ni, dia tak ada unit. Sebab apa tak ada unit? Okey, kita lihat kat contoh sebelah ni. Okey, formula dia adalah terikan sama dengan perubahan panjang bahagi panjang asal. Okey, ni terikan ni simbol terikan epsilon ni sama dengan X iaitu perubahan panjang dan juga L panjang asal. Okey, X tu kita lihat kepada perubahan panjang sahaja. Contoh, kalau kita tengok dekat silinder di sebelah kiri ni, daya dikenakan adalah daya tegangan. Okay, dia menghala keluar daripada silinder. Jadi dia akan memanjang. Contoh, panjang asal dia adalah 2 meter dan dia akan memanjang kepada 2.15 contoh. Jadi X ni adalah 0.15 tu, iaitu panjang akhir tolak panjang awal. Jadi X tu perubahan dia hanyalah 0.15. L ni adalah panjang asal. Itu bagi terikan tegangan. Okey, kalau yang mampatan pula, dia memampatkan bar tersebut. Jadi daya yang dikenakan tu mengarah ke dalam bar tersebut.
jadi bar tu akan memendek. So nak kira X dia sama juga, panjang akhir, maksudnya panjang bar tu selepas dimanfaatkan, tolak dengan panjang asal. So nanti kita dapat perubahan panjang ni. Formula dia epsilon sama dengan X bahagi L. X ni adalah perubahan panjang, L ni adalah panjang asal. Untuk terikan. Kemudian kita masuk kepada hukum Hooke. Kebanyakan bahan bukan logam seperti getah mempunyai kebolehan untuk kembali kepada bentuk asal selepas dikenakan daya luar seperti tegangan dan mapatan. Seperti kita tahu, getah boleh kembali ke bentuk asalnya. Jadi itu dinamakan sifat keanjalan. Jadi sifat keanjalan tersebut mempunyai had yang tertentu. Macam getah, kita tarik sampai satu tahap, dia akan putus. Jadi hubungan antara keanjalan dengan tegasan dan terikan dinyatakan dalam hukum Hooke. Hubungan antara keanjalan ni dan juga tegasan terikan. Tegasan dan terikan dinyatakan dalam hukum Hooke. Hukum Hooke mengatakan had anjal dan keterikan sesuatu bahan berkadar terus dengan tegasan yang dikenakan padanya. Jadi hukum Hooke ni kita boleh test. Jadi nak test ni macam saya cakap tadi. Sebelum kita pilih bahan, kita akan uji dulu. Bahan tu kita akan hasilkan dalam bentuk macam ni. Contoh ni mungkin ni aluminium dan ni tembaga. Jadi rod ni akan diapit di dalam mesin. So diapit bahagian bawah ni dan diapit bahagian atas ni. So selepas diapit, rod ni atau mesin ni akan menarik rod ke arah luar. So maksudnya tegangan. So mesin ni akan tarik ke atas dan yang bawah ni akan kekal di tempat dia. So maksudnya akan ada daya yang ke bawah ni. So akan ada daya tegasan tegangan. Jadi mesin tu akan tarik sehingga bahan tu gagal. Maksud gagal kat sini adalah bahan tu patah kerana melebihi daripada tegasan dan terikan yang boleh ditampung oleh bahan tersebut. Jadi bila ditarik, kemudian bahan ni akan meleher, iaitu dia mula mengecut di bahagian tengah ni, dan kemudian patah. So bila bar tu patah, maka ujian tu berakhirlah. So jadi ini adalah spesimen sebelum ujian tegangan, iaitu bentuk asal rod ni. Dia akan tarik sehingga patah atau putus ni. Kemudian dia akan, baru mereka akan kira berapa tegangan, berapa terikan dan juga modulus keanjalan. Ini adalah graf terikan melawan tegasan. Daripada ujian tersebut, mereka akan dapat satu graf macam ni. O, kita tengok ini situasi O hingga A. O hingga A, situasi dia dinamakan had perkadaran, iaitu jelat tegasan yang dapat mematuhi syarat hukum Hooke, iaitu had keanjalan dan terikan berkadar terus dengan keanjalan. So nampak dia berkadar terus. Bahagian graf ini menunjukkan satu garis lurus. Kemudian A hingga B, ni lengkuk yang kecil ni. Lengkuk yang kecil ni, nama dia had keanjalan muktamad, iaitu julat sesuatu ukuran jasad akan kembali semula kepada ukuran asal
apabila beban atau tegasan dihapuskan. Maksudnya selepas ditarik, kita lepas, selagi dia dalam kawasan A hingga B ni, bar atau rod logam tersebut boleh kembali lagi kepada bentuk asal. Tegasan yang melebihi nilai had ni akan menyebabkan pertambahan panjang jasa kekal. So bila lebih je titik B ni, apabila lebih saja titik B, rod logam tu takkan kembali dah kepada bentuk asal. B, titik ala atas, tu titik mula pertambahan terikan tanpa pertambahan tegasan. Dekat B, dekat titik B ni, ni adalah titik mula dia. Okay, C pula titik ala bawah. Ni di sini, iaitu titik akhir pertambahan terikan tanpa pertambahan tegasan. Nampak? Kalau daripada B ni ke C, terikan akan bertambah, tetapi dia punya tegasan berkurang. Terikan bertambah tapi tegasan berkurang. Okey, D pula titik tegasan maksimum. Okay, di atas ni titik tegasan maksimum adalah titik tegasan maksimum yang dapat ditanggung oleh bahan. Okey, jadi semasa ujian ni dijalankan, dia akan tarik sehingga melihir macam ni. Tarik sampai titik tegasan maksimum yang dapat ditanggung. So sampai D ni lah. Kemudian dia dah melihir tu, dia akan tegasan dah mula berkurang sampailah ke titik E. Titik ini adalah titik putus. So nanti graf dia akan terus jatuh. Titik terikan maksimum yang menyebabkan bahan putus. Okay, jadi bentuk graf ni kena ingat dan juga situasi untuk setiap fasa. Kemudian kita masuk pula kepada kaedah penyelesaian tegasan, terikan dan modulus ganjalan. Okay, tadi saya ada sebut modulus ganjalan sekali. Okay, modulus ganjalan tu adalah nisbah antara tegasan dan terikan. Okay, kat sini saya ada tulis formula untuk tegasan. Sigma is equal to F divided by A. Sigma sama dengan F bahagi A, dan juga epsilon sama dengan X bahagi L. Okay, ini adalah formula tegasan. E ini adalah formula terikan. Epsilon, sorry. Okay, E ini adalah modulus ganjalan. Okay, so sama dengan sigma bahagi epsilon. Sama juga dengan F bahagi A untuk sigma bahagi X bahagi L untuk epsilon. Jadi E sama dengan FL darab AX. So ini adalah formula untuk modulus ganjalan. Modulus ganjalan itu adalah nisbah antara tegasan dan juga terikan. Okey, kita lihat contoh 2. Contoh 2 ni kamu boleh rujuk dalam buku teks, muka surat 160. Okay, rajah 3.66 menunjukkan sebatang rod keluli berdiameter 50 mm dan panjang 3 meter. Mengalami pemanjangan sepanjang 1.35 mm apabila dikenakan daya tegangan sebanyak 150 kN. Hitungkan tegasan tegangan dalam rod tersebut. Hitungkan keterikan dan juga hitungkan modulus ganjalan. Okay, jadi mula-mula nak buat soalan ni, kita keluarkan dulu semua maklumat bagi. Okay, first dia kata diameter 50 mm. Kemudian panjang asal dia 3 meter. Pemanjangan
Okey, ni pemanjangan dia dah bagi, iaitu X, pemanjangan logam. Okey, jadi kita keluarkan juga 1.35 meter, 1.35 mm. Dan juga daya yang digunakan, iaitu 150 kN. Jadi kita keluarkan dulu semua, and then baru kita tengok soalan. Hitungkan tegasan tegangan. Jadi dia nak minta kita kira tegasan. Jadi kita gunakan formula tegasan, iaitu sigma sama dengan F bahagi A. Jadi kita masukkan dalam formula F dia dah bagi 150 kN. Kita kena tukar kepada Newton. Jadi 150 darab 10 kuasa 3, sebab kilo, K ni adalah kilo, sama dengan darab 10 kuasa 3. Kemudian bahagi dengan A, area. Area untuk bulatan ni dia kata diameter 50 mm. Jadi kita kena bahagi 2 untuk dapatkan jari. 25 mm tukarkan kepada meter. So 0.025 m. Masukkan dalam formula luas. So pi darab 0.025 kuasa 2. Kemudian awak tekan kalkulator macam biasa. Awak akan dapat ni 76530.612.24 Newton per meter kuasa 2. Kemudian kalau awak nak mudahkan, boleh awak pindahkan titik bulan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 76.53 darab 10 kuasa 6 Newton per meter kuasa 2, ataupun mega Newton. Buang darab 10 kuasa 6 tu, gantikan dengan mega. So pilih antara tiga tu, awak lebih selesa guna yang mana. Kemudian dia kata hitungkan keterikan. Keterikan pula, formula dia epsilon sama dengan pertambahan panjang ataupun perubahan panjang bahagi dengan panjang asal. Jadi panjang asal perubahan tadi dia dah bagi 1.35 mm. Jadi kita tukar kepada meter, kerana panjang asal dia dalam meter. Ini pemanjangan dia 1.35 mm. Panjang asal dia adalah 3 meter. Jadi kita tukar kepada meter. Jadi 0.0135 meter bahagi dengan panjang asal 3 meter. Jadi kalau lepas awak tekan kalkulator, awak dapat 0.45 darab 10 kuasa negatif 3 ni tak ada unit. Kenapa tak ada unit? Kerana awalnya pertambahan panjang ni atau perubahan panjang ni, unit dia dalam meter, dan bahagi dengan panjang asal pun unit dalam meter. So kita boleh cancel each other. Jadi jawapan akhir dia tak ada unit. So epsilon tak ada unit. Kalau tegasan tadi ada unit, Newton per meter kuasa 2. And last kali dia kata penyelesaian C, iaitu modulus ganjalan. Okay, modulus ganjalan tadi saya dah bagi tahu. E sama dengan tegasan bahagi terikan, iaitu nisbah tegasan dan terikan dia. Okay, jadi kita masukkan balik nilai yang kita dapat tadi. Nilai sigma ni nilai tegasan, dan juga nilai terikan ni ke dalam formula untuk modulus ganjalan. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat ni nilai dia 1,700,66666,700 Newton per meter kuasa 2. Jadi ini adalah unit untuk modulus ganjalan, sama dengan tegasan. Jadi nak mudahkan, alih titik bulahan macam biasa. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan tegasan, terikan dan juga modulus ganjalan. Awak boleh cuba lihat contoh-contoh lain yang ada dalam buku teks. Okey, jadi yang terakhir ini
cara untuk menghasilkan graf terikan tegasan berdasarkan data yang disediakan. Okay, jadi sekiranya nilai setiap daya F hasil daripada uji kaji tegangan dibahagikan dengan luas keratan rentas A, maka tegasan setiap nilai daya boleh diperoleh. Begitu juga dengan nilai setiap pertambahan pemanjangan. Jika dibahagikan dengan panjang asal rod, maka nilai terikat epsilon pada setiap titik pemanjangan dapat dikira. Jadi dia bagi kita data. Okay, dia bagi kita bacaan yang pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga sehingga bacaan ke-8, dan juga berapa daya yang dikenakan. Okay, jadi bacaan pertama ni tak ada daya yang dikenakan, jadi tak ada pemanjangan. Jadi dia kata berdasarkan jadual 3.4, spesimen berdiameter 25 mm. Okay, jadi 25 ni kita keluarkan. Dia kata diameter, kita tulis diameter 25 mm berukuran panjang. Panjang kita keluarkan juga 250 mm mengalami pemanjangan. Okey, nampak? Mengalami pemanjangan. Maksudnya dia bertambah daripada panjang asal. So, ini adalah perubahan panjang. Kita keluarkan juga. Ini X. Kita tulis ke tepi X sama dengan 0.05 mm. Apabila beban 20 kN dikenakan. So, ini adalah daya. So, hitungkan tegasan tegangan sigma. Hitungkan terikan yang dialami epsilon dan plotkan graf tegasan. Okay, jadi situasi yang pertama ni dibagi untuk bacaan kedua. Okay, kalau kita tengok semua maklumat yang kita keluarkan tadi sama dengan bacaan yang kedua. Bacaan pertama adalah kawalan, maksudnya dia tak melakukan apa-apa, dia tak bagi apa-apa daya. So, ini adalah bentuk asal bahan uji kaji dia. Kemudian yang kedua ni diminta kita hitungkan tegasan tegangan. So, kita kirakan tegasan dia. So, nak kira kita gunakan formula sigma sama dengan F bahagi A. Okay, F dia dah bagi 20 kN. Tukar kepada Newton dan juga diameter. Diameter tadi dibagi 25. Jadi 25 kita bahagi 2. Darabkan macam biasa untuk luas permukaan. Jadi diameter dia tidak berubah. Setiap uji kaji yang dijalankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, diameter dia tak berubah. Yang berubah hanyalah daya yang dikenakan. Jadi kita boleh lihat perbezaan pemanjangan sebab daya yang berbeza-beza. So, awak perlu kirakan tegasan untuk tegasan untuk bacaan kedua. Kemudian awak kirakan terikan untuk bacaan kedua. Sama juga yang ketiga, awak kirakan tegasan dia, cuma awak tukarkan dia punya daya. So, daya kat sini dia bagi 40. So, kemudian awak kira untuk terikan pertambahan panjang, awak tengok kat sini pemanjangan. Dia bagi 0.11. So, apabila nak masukkan dalam formula, make sure unit betul. Dia daya F mestilah dalam Newton. Pemanjangan mestilah sama dengan panjang asal yang dibagi. Kalau dia bagi dalam milimeter, so boleh gunalah pemanjangan dalam milimeter ni. Luas mestilah dalam meter kuasa 2. So, jari yang dalam milimeter tu awak kena tukar dulu kepada meter. Jadi awak kena kirakan semua sekali. 2, tegasan untuk bacaan kedua, terikan untuk bacaan kedua, tegasan untuk bacaan ketiga, dan seterusnya sehinggalah bacaan yang ke-8. Kemudian dah dapat semua maklumat ni, kita buat graf. Nama graf dia terikan tegasan. Jadi terikan dipasi X dan juga tegasan dipasi Y. Make sure label
nama dan juga unit. Kemudian kita plotkan seperti biasa. Bacaan yang pertama 0, 0, 0. So ni 00 bermula di sini. Kemudian kita terus ke bacaan yang kedua, iaitu tegasan dia 40, terikan dia 0.2. So awak cari terikan 0.2, tegasan 0.4. Kemudian awak plot dan gariskan. So nanti ini adalah jawapan kepada soalan yang diminta. Sebab dia kata plotkan graf tegasan melawan terikan berdasarkan jadual 3.4. Jadi tugas awak hanyalah cari tegasan dan juga cari terikan. Kemudian awak boleh plotkan graf seperti biasa. Jadi setakat itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya kepada guru mata pelajaran kelas masing-masing. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.